Video kali ini kita meneruskan lagi mengupas kaedah mengoptimumkan Suzuki RG Sport dan Suzuki RGV 120. Assalamualaikum dan apa khabar guys? Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Terima kasih kepada semua yang menonton dan terima kasih juga kepada yang subscribe kepada channel saya ini. Penglibatan anda serta komen-komen anda amatlah saya hargai. Baiklah, kita teruskan topik kita. Topik video kali ini, sistem clutch manual atau clutch tangan. Sistem clutch tangan Suzuki RG Sport ni memang menjadi buruan lah, menjadi pujaan ramai lah. Memang orang cari, yang mencari RG Sport nak yang ada clutch tangan, yang cari RGV tu dah memanglah clutch tangan kan. Okey, kita tengok apa yang ada pada sistem clutch tangan Suzuki RG Sport RGV 120. Torsional clutch damper. Okey, pertama-tama sekali, flywheel gear pada clutch housing tu dia ada torsional clutch damper. Fungsinya untuk menyerap hentakan daripada torque yang dihasilkan oleh crankshaft tu. Torque atau daya kilas itu dipindahkan daripada primary gear ke secondary gear atau lebih dikenali sebagai flywheel gear, lalu memindahkan kuasa itu kepada clutch plate yang disambungkan kepada transmisi gear. Jadi hentakan yang dihasilkan daripada crankshaft tu, kita kena tengok data sheet pada RGV ataupun RG Sport ni. Berapakah nilai torque ataupun horsepower yang dihasilkan oleh RG Sport atau RGV ni? Banyak itulah tenaga yang diserap oleh torsion rubber damper itu. Kalau udah tak ada elastik, dia akan menggegarkan sistem clutch tu lah. Jika teruk sangat rosak clutch damper tu, semua bergegar, chassis bergegar, footrest bergegar, handlebar bergegar, semua sekali. Dan jika kita leka, kerosakannya akan memberi kesan yang buruk kepada clutch housing dan juga clutch basket akibat daripada getaran yang kuat disebabkan tidak ada absorption. Besi yang meletakkan clutch plate pada frame itu boleh menghakiskan clutch basket fingers menjadi groove atau beralun-alun. Jika tidak diberikan perhatian sewajarnya, kos untuk menukar clutch plate akan menjadi double triple kerana terpaksa pula menggantikan clutch basket dan juga clutch housing. Besi lawan dengan aluminium, dah tentulah besi menang kan. Adakah aftermarket yang menggunakan billet aluminium tu lebih kuat daripada standard material yang ada pada motor? Teruskan menonton. Sama je, nama lagi aluminium, billet ke cast aluminium ke, dari segi struktur metallurgi udah nama aluminium, sama je kekuatannya. Kecuali lah kalau clutch basket tu digantikan dengan aftermarket material magnesium alloy atau steel, iaitu biasanya itu namanya Bangga Racing, itulah dia, magnesium alloy atau steel punya material, bukan billet aluminium tapi billet magnesium alloy atau steel. Jadi korang kena faham lah material racing tu sebenarnya apa, aluminium biasa ke atau material yang lain. Jadi kalau nak mengurangkan kos maintenance part clutch ni, kalau dah rasa gegar-gegar, geli-geli kat Angry Bird,
Koma tu cepat-cepatlah check torsional clutch damper ni ya. Ramai juga yang salah faham bila motor lama terasa gegar sana sini, terus buat satu kesimpulan chassis retak lah, chassis crack lah, welding crack lah. Kalau motor tu setakat jatuh tongkat je, tak adanya crack body tu. Kalau disimpan bawah garaj ataupun ditutup lama lusuh, dia tak ada crack body. Kecuali dia berjemur berpanas, kena pancut dengan binatang yang lalu belalang seperti anjing ataupun keroboh ataupun lembu yang datang secara kumpulan, ataupun aksiden teruk sebelum ni, itu crack lah. Kalau setakat kena cirit dengan burung gagak ke, burung tiung ke, burung punai ke, tak adanya crack apa ke. Teruskan menonton. Dia ada kisah sikit saya dengan RG Sport saya dululah. Masa zaman teman pakai RG Sport tu, teman tak puas hati dengan welding, quality welding pada chassis RG Sport ni. Teman pergi kilang masang tu kat Perai ke kat mana ke, dah tak ingat lah, Penang tu. Sembang engineer tu, kenapa welding macam ni? Udah apa itu weldingnya dah standard spec. Semua RG Sport, RGB sama je welding macam tu. Mana crack? Masa teman pakai DZM buka balut pun sama. Teman pergi ke kilang Hon Leong tu, dia punya center dekat Sungai Buloh tu. Masa tu teman muda lagi, hati kering, Long Ranger, apa tak takut akibat. Cari engineer kat situ, semua lari. Ya udah, hanya dia mahalakan pada Cik Pomen kat situ. Udah orang kampung Cik Pomen ni, Yub Nizam, sembang je lah. Bermula dia nak sembang style macam orang KL lah. Engkau kita orang. Teman sebut keyword yang mak motor zaman-zaman dulu tahu. Keyword dia apa, hembab cokih motor macam ni, rupa welding. Koma pun pelik dengar. Sembang cakap parit dah dengan dia, orang Perak kan. Itu ada ceritanya lain. DZM tu design semua buat kat Siam, pasangnya kat Malaysia. Pasalnya Yamaha market dia sendu kat Siam, kat Malaysia aja yang jadi macam dewa-dewa ni. Teman pun tak faham lah. RG Sport, RGV semua design apa semua buat kat Malaysia. Itu beza Cuba tanya owner RG Sport yang dah lama pakai, yang dah guna sepanjang hidup dia umur RG Sport tu, yang kaki pulas tak habis-habis tu, yang kaki lari, kaki wheelie 5-16 tiang tu, yang pernah aksiden sampai manjat pucuk pokok pisang ke, pucuk pokok nyo ke. Alamak. Yang pernah toja longkang, toja lombong semua tu masuk sungai. Ada pernah crack tak? Marah ya. Apa? Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Banyak-banyakkanlah mentelaah pasal RG ni. Jangan cepat melatah buat andaian dan kesimpulan tanpa asas. Teman jenuh nak membrain. Sebab kata ada pelakon tu, tak faham aku. Teruskan menonton. Bahagian torsional clutch damper ni ramai orang tak ambil pusing sangat, tak ambil berat sangat benda ni. Motor yang hari-hari digunakan untuk alik kerja, long distance, terutamanya yang suka tarik pick up kau-kau tu. Koma-koma yang pakai RG Sport, RGV yang usahlah nak ngecung teman, bawa pelan, tak adanya mesti tarik pick upnya. Ngecung lah. Koma boleh lah temberang, torok orang yang tak tahu pasal RG Sport, RGV ni. Jangan nak ngelembong dengan teman, koma bawa pelan. Udahlah temberang kat orang, kata tak bawa pick up, bawa pelan. Temberang kat dia sendiri tu. Koma. Teruskan menonton. Apabila torsional clutch damper rosak, memang inilah punca gegar-gegar tu. Tak kira lah motor tu baru ke, jenama yang mewah ke, benda ni tetap akan rosak lah, sebab dia getah je dalam tu. Macam tu lah RG Sport, RGV, motor dah berumur, boleh tukar yang original ataupun aftermarket.
selain daripada clutch damper untuk kegunaan RG Sport RGV, clutch damper yang boleh disesuaikan untuk digunakan pada clutch housing RG Sport RGV daripada model Suzuki yang lain seperti Suzuki TS 100 dan 125, Suzuki GP 100 dan 125 atau Jipang, Suzuki TRS, Suzuki Panther, TXR 150 lah. Clutch damper daripada model motosikal Suzuki yang lama tu bentuk bulat semuanya, manakala Suzuki Panther atau TXR 150 bentuk dia lebih kurang sama aja dengan yang digunakan untuk RGV RG Sport. Atau boleh guna silikon. Silikon tu dia lebih tahan lah, lebih kenyal. Walau bagaimanapun, clutch damper silikon di pasaran untuk Suzuki RG Sport tak ada. Sebagai alternatif, clutch damper silikon boleh pakai daripada Yamaha SS 110 atau RXZ atau daripada DZM 150. Semua sama boleh masuk pada di antara celah-celah kentut clutch basket, clutch housing dan clutch flywheel RG Sport RGV. Kebiasaannya clutch damper rubber atau silikon ni dia disertakan dengan rivet untuk memasang kembali flywheel tu dengan clutch basket dan clutch housing. Jika nak gantikan dengan yang baru, rivet pada clutch basket dan clutch flywheel tu kena dibuang lah. Kemudian keluarkan rubber clutch damper yang dah rosak tu dan gantikan yang baru. Rivet baru yang diberi bersama dengan clutch damper tu boleh dipasang dengan menggunakan hydraulic press atau pasang sendiri dengan menggunakan ketukangan tangan untuk mengetuk. Atau nak custom pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak custom ada dua jenis material. Pertama, rubber PU. PU tu singkatan polyurethane. Material PU ni ada beberapa jenis tahap kekerasan. Pilih yang kekerasannya, elasticity dia macam getah lah. Bentuk buat bulat je lah, macam damper yang Suzuki model lama tu. Bagi tahu spek berapa, sukat dulu, dan tunjuk sampel yang dah rosak tu bagi mesin shop, suruh dia buat 6. Kalau nak lagi shape, buat double lah, maknanya untuk 2 set ke 3 set. So in the future kau ada lah set spare kan. Atau yang kedua, custom menggunakan spring. Kalau gunakan spring, terpaksa cari flywheel lain yang memang dah ada tersedia spring lah, kita kena customkan. Yang jenis spring ni, clutch basket dengan dia punya flywheel ataupun secondary gear tu, dia kena dia punya. Tak boleh campur rojak daripada RG Sport RGV masuk ke yang spring tu. Sebabnya yang spring ni ada lurah dia untuk letak spring tu. Dia tak sama macam yang pakai getah ni. Itu banyak kerja lah, tapi hasil je berbaloi. Kalau kau mau fikir remeh, tak payah buat lah, sebab proses je ambil masa lah, menguji kesabaran. Tetapi kalau kau betul-betul nak kelainan, nak rasa lain, boleh dapatkan set ni daripada model-model Suzuki berikut lah. Model Suzuki yang ada spring ni daripada Suzuki RG125. Itu barang rare lah. Kalau nak barang tak rare, boleh pakai yang daripada Suzuki Smash, Shogun. Cumanya Suzuki Smash dengan Shogun ni, dia punya parts tu untuk pasang clutch plate, clutch basket dia cuma boleh isi 4 saja clutch, berbanding 5 biji clutch pada RG Sport manual atau RGV 120. Ataupun alternatif lain dia daripada Suzuki Belang atau di negara luar dipanggil Satria FU150 di Indonesia dan Suzuki Raider FU150 di negara Thailand, Vietnam dan Filipina. Tapi Suzuki Belang ni dia punya clutch basket tu besar lah, dia punya size clutch plate tu besar lah. Takut tak muat clutch cover pada RG Sport atau RGV tu nak tutup. Tapi tu semua small matter. Koma-koma kan ke MacGyver semuanya kan.
Kalau dah semua MacGyver, jadi semua tu. Anything is not impossible. Kalau guna spring, tahan lagi lama kerana ianya maintenance free. Cumanya jaga minyak. Minyak tak boleh biar lama-lama. Kalau gunakan spring, sentap dia tu, ataupun sentak masa nak gear tu kasar lah. Macam kegunaan kaki belasah, okey lah. Konsep dia sama macam torsional spring damper pada clutch plate kereta. Kebiasaannya kegunaan spring sebagai damper pada clutch adalah untuk kenderaan 4-stroke yang menghasilkan torque yang tinggi bermula daripada RPM yang rendah dan torque yang lebih ekstrim di RPM yang tinggi. Torsional clutch damper itu perkara pertama kalau kita nak tengok pasal clutch manual, bukan setakat kita tukar clutch saja. Teruskan menuntun. Ini ada bonus sikit berkenaan dengan clutch dan rumah clutch. Clutch daripada motosikal belang atau daripada Suzuki Panther TXR 150 tidak boleh diguna pakai directly atau secara terus kerana ia bukan plug and play pada Suzuki RG Sport atau RGV 120. Kerana diameter clutch motosikal tersebut adalah lebih besar daripada clutch Suzuki RG Sport dan RGV 120. Clutch yang boleh interchange directly atau secara terus dengan clutch motosikal Suzuki RG Sport dan RGV 120 ni adalah daripada Suzuki Smash dan Suzuki Shogun. Untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi adalah disyorkan supaya menggunakan clutch daripada material Kevlar. Iron clutch plate ataupun logam clutch plate yang dipasangkan bersama clutch plate secara berselang-seli perlulah diberikan perhatian apabila menukarkan friction plate clutch. Untuk prestasi optima, tukar kepada iron clutch plate yang ada dot ataupun gerutu. Kenapakah dibuat dua jenis material, plate besi dan plate aluminium tu? Kegunaan plate clutch aluminium adalah untuk menyahkan haba lebih cepat keluar daripada ruangan clutch basket housing tu, atau dalam bahasa Inggerisnya dissipate heat, berbanding material daripada steel yang lambat menyahkan haba daripada rumah clutch tersebut. Apabila sistem penyejukan dilaksanakan dengan bagus, suhu pada ruangan clutch itu sentiasa dalam optima dan bukan maksima, tidak overheat. Jadi usahlah kamu terpedaya kalau ada orang yang mengatakan ini plate untuk racing. Ingat material apa untuk racing? Magnesium alloy. Teruskan menuntun. Ini ada bonus tambahan. Untuk menambahkan lagi efisiensi kepada rumah clutch, sedikit penambahbaikan atau upgrade boleh dilakukan kepada rumah clutch tersebut. Advanced Clutch System Setup. Caranya adalah dengan menukarkan bush bearing ataupun bearing bush dan gantikan kepada cylindrical roller bearing atau needle roller bearing atau roller ball bearing. Untuk memasang roller bearing tersebut, diameter sebelah dalam pada lubang shaft tu mestilah sama mengikut diameter sebelah dalam pada yang asal pada bush bearing copper ataupun brass tu. Cari bearing yang macam tu lah. Kemudian bawalah roller bearing tu dan juga clutch housing, juga secondary gear ataupun flywheel gear tu pergi ke machine shop, minta mereka besarkan lubang bahagian luar roller bearing tu untuk masuk ngam-ngam. Roller bearing yang digunakan bukan satu ya, dia kena susun 2-3 bagi penuhkan ruangan pada flywheel tu lah. Boleh guna standard roller bearing C3 biasa ataupun ceramic, ikut suka, ikut minat, ikut kehendak owner motor lah. Melalui upgrade penambahan ataupun pengubahsuaian daripada bush bearing kepada roller bearing ini menjadikan putaran rumah clutch lebih ringan dan boleh mencapai RPM yang tinggi tanpa paksaan kepada enjin secara berlebihan.
bearing crank orang tukar high speed, bearing shaft gear semua pun orang tukar high speed. Tapi bearing pada clutch housing ni tak ada siapa pun nak tukar high speed bearing Jadi dengan kombinasi bearing-bearing high speed pada semua bahagian yang bergerak akan menjadikan enjin Suzuki RG Sport dan RGB 120 ini lebih responsif, ringan, cepat dan perbezaan drastik dari segi penambahan pencapaian prestasinya. Okey, dah habis bab clutch manual RG Sport RGB 120. Diharapkan info daripada memori berkarat saya ni dapat memberi sedikit sebanyak bantuan pada yang berminat pada motosikal ini. Jangan lupa tinggalkan komen untuk kita sama-sama berdiskusi. Seperti biasa, boleh guna bahasa yang anda selesa. Ada Google Translate kan. Akhir kata, anything is not impossible. Jumpa lagi di video akan datang. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum.